Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan sekalian, dalam i'tikaf ni ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian, ambil peringatan. Yang pertama ialah pembaharuan niat i'tikaf. Semua keuzuran yang telah disebut sebelum ni, apabila telah tak ada uzur tadi atau selesai, maka hendaklah klik semula tempat i'tikaf. Kalau kita kata kita qada hajat, kita qada hajat, lepas qada hajat tu balik semula. Apabila kita balik semula, sebenarnya tidak perlu niat baru. Niat tadi tak putus. Dengan tidak payah baru niatnya. Kalau sekiranya kita sudah qada hajat, gialah ke lain pula, tidak berkaitan, maka apabila balik kena baru niat. Itu mudah je lah. Ni panduan ya. Mana tahu takut kita ada nak pergi keluar situ, kita tubik situ, lepas qada hajat, kita lah kena pula. Tu tak ada kaitan dah, telah kena tu. Mari kena sambung niat pula. Yang kedua, keluar acak kali. Acak kali pergi ke bilik air, dia sedap perut. Tak apa. Kalau kita keluar acak kali pergi bilik air, daripada tempat i'tikaf, berlaku korek, mungkin mulah perut dan sebagainya, tidak menjadi satu kena niat baru. Seterusnya, tubik dengan lupa. Ada juga kita terlupa i'tikaf. Tidak dianggap batal i'tikaf seorang keluar dari masjid tempat i'tikafnya dengan sebab lupa atau sengaja atau tidak sengaja. Dia lara. Ada juga ke orang lupa? Memang ada. Tidak mesti segera-gera. Apabila seorang yang i'tikaf itu keluar dari masjid kerana apa-apa sebab dan hajat yang diharuskan, maka tidak disyaratkan ia bersegera balik. Cukuplah qadar biasa yang menjalankan hajat atau kerja hingga dapat menyelesaikan, tapi tidak terlalu lewat. Tidak perlu gopoh-gapoh. Seterusnya, hukum sewaktu di luar masjid. Ulama tidak bersependapat mengenai seorang yang beriktikaf sewaktu ia berada di masjid kerana sebab-sebab yang diharukan itu. Kemudian, apakah ia dikira sebagai orang beriktikaf atau tidak? Yang pertama, ziarah orang sakit dan menyaksi jenazah. Nak pergi sembahyang, pergi tengok jenazah. Dalam hubungan ini, harus bagi orang yang beriktikaf keluar untuk menziarahi orang sakit atau kebumikan mayat, sekiranya tak ada orang lain yang menguruskannya. Tetapi apabila ia masuk semula beriktikaf, lebih baik ia memperbaharui niatnya, kerana ada khilaf di kalangan ulama mengenai batal mualaf i'tikaf. Adapun ziarah orang sakit sambil melalui jalan kepada satu-satu hajat yang diharuskan tanpa berhenti, maka tidaklah memutuskan mualaf i'tikafnya. Rasulullah SAW pernah lalu di tepi orang sakit, walhal dia sedang dalam i'tikaf, baginda hanya bertanya hal sambil berjalan tanpa berpaling dan berhenti. Ni tuan-tuan, orang i'tikaf tubik daripada masjid. Apabila tubik daripada masjid, dia buat urusan dia. Lepas tu dia balik tu, jumpa orang lalu ke rumah orang sakit. Rasulullah lah ni, dia kata, lagu mana segar, lagu mana sakit, sekadar tu tanya, dan dia klik mula. Dia tak singgah lah di rumah tu. Tu tidak perlu baru niat. Daripada riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, orang yang beriktikaf boleh ziarah orang sakit, menyaksi atau pergi tengok jenazah, menghadiri Jumaat dan berjumpa dengan keluarganya, tetapi tidak duduk dengan mereka. Jumpa, tidak duduk, jumpa boleh diri, tidak duduk. Maknanya orang beriktikaf tu boleh
Solat Jumaat. Ahli Jumaat yang bertikaf di masjid bukan masjid Jumaat, hendaklah ia keluar tempat iktikafnya untuk pergi menunaikan fardu Jumaat di mana-mana masjid jamek, dan batalah mualat iktikafnya di sisi jumhur. Setelah selesai Jumaat, hendaklah ia kembali semula ke tempat iktikaf dan memperbaharui niatnya semula. Ni ada dua pendapat tuan-tuan. Orang iktikaf masjid kita ni bukan masjid Jumaat. Menurut sebahagian ulama, apabila iktikaf ni, orang iktikaf boleh pergi sembahyang Jumaat, dia balik tak payah niat semula. Sebahagian ulama menyebut balik kena niat semula. Tak apalah, maknanya orang iktikaf ni kena pergi Jumaat, jangan tak Jumaat. Kalau kita, kerana tu ada kelebihan iktikaf di masjid Jumaat, kerana kita tak perlu keluar. Kalau kita iktikaf di masjid tak buat Jumaat, kita perlu keluar. Kerana tu tak ada alasan orang bersuluk tak pergi Jumaat. Ada kita dengar kadang-kadang amo tak boleh bersuluk, tak boleh pergi Jumaat. Orang iktikaf kena pergi Jumaat. Bersuluk tu tidak lebih besar pada iktikaf. Iktikaf ni kena pergi Jumaat. Jadi perkara ni perlu kita lakukanlah. Seterusnya, kalau kita ada kewajipan hak lebih besar daripada iktikaf. Iktikaf ni sunat, kita jangan lari. Iktikaf ni sunat. Sekiranya bagi orang yang beriktikaf sunat bahawa ia keluar dari masjid iktikafnya kerana menjalankan satu-satu kewajipan yang lebih tinggi derajatnya dari iktikaf di sisi syarak, walaupun perkara itu adalah membatalkan mualat iktikafnya, kemudian hendaklah ia segera masuk semula dengan memperbari niat iktikafnya. Ni kalau orang yang ada kerja besar, dia iktikaf tapi pada waktu yang sama dalam dia iktikaf tadi ada kerja mustahak benar di segi syarak. Kalau dia kerja di jabatan ke, dia kena sign surat ke, kena pergi jabat, gila jabat, lepas tu mari sambung semula. Kalau kata dia nak iktikaf sehari atau 10 hari, dalam masa iktikaf tadi ada panggilan, ia petir dia pergi ke jabat dia untuk buat kerja, untuk sign surat ke, selesai masalah ke, mesyuarat ke apa, dia sendiri kena jadi pengurusi. Mesyuarat tu petir, okey ya. Lepas tu mari balik sambung pula iktikaf. Kalau gitu dia kena niat barulah. Kemudian tuan-tuan, amba nak sebut perkara yang secara umumnya amalan kita secara iktikaf. Apa yang kita perlu buat semasa iktikaf? Dalam iktikaf ni macam-macam amalan kita boleh buat. Kebajikan, kebaikan. Antara perkara yang kita boleh buatnya ialah, yang pertama sekali, kita iktikaf. Iktikaf ni duduk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh baca Al-Quranul Karim, kita boleh bertasbih, kita boleh bertahmid, kita boleh beristighfar. Dan inilah di antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Begitu juga kita boleh mendengar ilmu orang mengajar. Kita juga boleh mengajar. Dan semua perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang boleh kita buat. Jadi tuan-tuan, bila kita duduk dalam masjid ni, kita ambillah peluang untuk baca Quran atau ajar Quran kat orang. Kita pandang ajar kat orang. Ataupun kita ada pengajian atau apa-apa sahaja yang boleh meningkatkan ilmu dan juga amalan kita. Tuan-tuan sekalian, apa yang nak berkongsi pada hari yang baik ini, tuan-tuan, ialah masa kita hidup ni tak lama. Hak ada depan tak tahu sebanyak mana. Hak kita duk bilang hak telah lepas. Dalam
apabila mari bulan Ramadan, bulan yang baik, dan terutamanya 10 terakhir Ramadan ni, kita marilah kita ambil peluang sebanyak-banyaknya supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Kita jadi hamba Allah yang mendapat keredaan. Kita berusaha supaya kita diredai oleh Allah, keluarga kita, termasuk ibu bapa kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, semua keluarga kita, waris-waris kita dan seluruh umat Islam, supaya Allah memberi keredaan dan Allah memberi kebaikan dunia dan akhirat. Apabila tuan-tuan kita hidup tak lama, masa peluang kebaikan terbetal di depan kita dengan seluas-luasnya, kita kena ambil kebaikan-kebaikan tersebut, dan kita akan nyesal kalau kita tak ambil. Nyesal yang tidak ada apa-apa faedah. Kerana tu setiap orang dalam hidup ni apabila pergi ke akhirat, nyesal belaka. Tak ada orang tak nyesal. Orang baik pun nyesal, orang tak baik lagi nyesal. Orang tak baik dia nyesal lagu mana? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang kafir. Orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik kalau akunya dulu jadi tanah bukan jadi manusia. Tu nyesal. Baik. Hak tu orang nyesal, dia tidak buat kebaikan sikit abu, iaitu dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kalau kita orang Islam, kita juga nyesal. Nyesal lagu mana? Ada peluang baik depan kita, kita tak ambil peluang. Nyesal rasa. Ada orang ambil peluang buat kebaikan, seksa apabila dia tengok, nyesal dia tak buat banyak. Nyesal juga. Dia tak ada orang tak nyesal. Cuma duduk atas dunia ni kita tak dapat penyesalan. Apabila pergi ke akhirat, peluang yang Allah beri kepada kita ni banyak doa, luah begitu, luas seluas-luasnya, kita tak ambil masa, maka dengan sendirinya kita akan menyesal. Kerana itulah Rasulullah SAW sebut, rebutlah 5 perkara sebelum hari 5 perkara. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum hari 5. Yang pertama, hayataka qabla mautik. Waktu hidup sebelum mari mati. Dia mati tak boleh nak buat apa satu. Duk agak kat orang je nak suruh buat pahala kita. Enggak orang nak buat sebanyak mana. Buat tu jadi kodok tak tahu. 2 perkara banyak tak akal lagi. Macam-macam Rasulullah kata, hidup sebelum mati, kaya sebelum sesak. Ketika kita ada sedikit sebanyak duit, harta, buat sebelum kita sesak. Baik. Ketika kita lapar sebelum sibuk, ketika lega, masa ada. Dah sibuk tak ada nak buat gaul satu. Kita biasa tengok orang sibuk. Sibuk lagu mana? Sibuk misalnya orang nak naik kapal terbang. Orang nak naik kapal terbang ni, dia nyo panggil demo dia nyogi hunga kita cara kewaris dah. Cuba perhati. Orang nak pergi Mekah, orang nak pergi Kuala Lumpur saja-saja kita tak apa lagi. Orang nak pergi Mekah tak biasa naik kapal terbang ni, bunyi sebut nama dia tegak. Nyo heret dengan beg dengan gapo tu kurung-kurung lagi. Sibuk. Sibuk. Tak ada nak tegur orang sibuk. Hak mari ngata agama tak ada tak cara tak saleh-saleh dah. Lagi dah. Sibuk. Hayatak wa faraghaka qabla syughlik. Lepas tu waktu muda sebelum tua. Ni orang-orang muda ni. Orang muda ni tak tahu dia hebat muda. Hak tahu orang muda ni hebatnya orang tua ya. Dia tua seperamba ni, kita tahu lagu mana kelebihan orang muda, kebaikan orang muda. Tika muda nak naiknya boleh. Dia tua untuk hidup batal, tak boleh buat gol satu. Tika muda makan sedap sama. Dia tua kak, tak sedap makan, tak sedap. Banyak. Begitu juga tika muda amalan nak payah lama, duduk diri lama tak apa. Dia tua tak cekak, sakit pinggang, sakit lutut.
Jadi ambil waktu muda untuk belajar. Dia tua kita belajar juga, tapi belajar waktu muda ni dia pikat. Belajar kita dia tua ni bukan tak pikat tapi kurang. Hak tu kaedah Allah buat gitu, nak lagi kena terimalah hakikat. Jadi gapo-gapo ni ambil untuk nak pesan kat orang muda, ambil waktu muda. Belajar waktu muda. Ambil peluang waktu muda. Dia kita jadi orang tua, tak ada nak buat supaya orang muda. Orang muda nak ngapa 3 jam duduk congok tak apa. Orang tua tak boleh nak duduk sejam. Amo tika muda dulu, periksa kertas duduk sehari semalam atas meja gini tak apa. Nak korek kertas, tu tak apa. Sehari semalam. Lah ni tak serayak sehari semalam. Duduk sebentar berasa tak cekak. Nak rayak fizikal kita, kalau dah kita umur usia lanjut, kita tidak kuat supaya orang muda. Allah dah tarik dah. Tu pun kena faham juga. Allah tarik umur, macam-macam, tarik mata, tarik rambut. Tarik rambut ni bukan senyah, dia warna lain, warna putih selepas hitam. Tu tarik dia orang panggil tu. Tarik gigi adanya buah gigi, mata adanya subuh sepek. Ni je belakang ni. Kerana tu orang muda guna kesempatan muda yang Allah beri ni dengan sebaik-baik. Dan ketika kita lega, kita ada harta, jangan nanti sesak. Orang akan menyesal kalau dia sesak tak boleh nak buat ibadat dengan harta. Ketika kita ada sikit sebanyak, kita buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sabda dalam hadis, dia kata ada orang sedekah 1 dirham mengatasi orang sedekah 100,000 dirham. 1 dirham dia sedekah lebih hebat, lebih baik daripada orang sedekah 1000 dirham. Lagu mana? Orang ni dia ada 2 dirham je piti dia. Dia sedekah 1 dirham dan dia makan untuk dia 1 dirham. Hak orang sedekah 1000 dirham tadi, 100,000 dirham tadi, dia ada juta-juta dirham. Ambil 100,000 dirham tak luar mana. Maka Rasulullah kata, hak orang sedekah 1 dirham tadi lebih baik, lebih besar pahalanya daripada orang sedekah 100,000 dirham. Allah tidak lihat kepada jumlah semata-mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi nilai kepada pengorbanan yang sangat tinggi. Kalau kita ada 2 riyal, kita wis riyal, mana separuh harta kita. Kalau kita ada 1 juta, kita wis 100, sikit nilai dia, nilai peratusan tu. Kerana itulah kita buatlah kebaikan ketika kita ada kemampuan, ada memiliki sesuatu. Kerana itulah kalau harta pun ada zakat, jawatan kita pun ada zakat, dan kedudukan kita pun ada zakat. Ada seorang pembesar zaman dulu, apabila orang pergi minta tolong dengan dia tolong. Dia selesai masalah. Orang kata, orang yang menerima pertolongan tadi, dia kata, mau ucap terima kasih banyak lah. Biasalah orang yang kena tolong. Dia kata, tak terima kasih ke hamba. Bapa tu kata, hamba tugas hamba buat. Terima kasih bapa ke hamba. Tu zakat hamba tu. Maknanya kalau kita seorang pekerja, kita buat kerja kita tu zakat kita tu. Orang ada pitih, zakat pitih dia. Orang ada ilmu, kena beri ilmu dia ke orang. Zakat masing-masing. Kerana tu kalau orang ada ilmu sikit, beri kadarnya boleh. Hak ada banyak, kau kena buat. Orang ada pitih sikit, beri sikit. Ada banyak, beri banyak. Dia beri banyak ilmu kat orang, Allah akan tambah lagi. Beri banyak harta untuk zakat, Allah tambah lagi. Dan banyak tolong orang. Kalau kita seorang yang diberi jawatan, kita banyak tolong orang, Allah tambah kedudukan lagi. Tak rugi ke satu. Tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan pada hari yang baik dan bulan yang mulia nanti. Apabila masuk Ramadan, maka kita tikak usaha dengan sungguh-sungguh
untuk melakukan amal-amal saleh yang termampu oleh kita, dan kita minta Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita, dan pada waktu yang sama kita minta ampun dengan Allah terhadap silap salah kita, kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita jangan lupa minta ampun untuk kedua ibu bapa kita, untuk nenek kita, untuk anak-anak kita dan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, orang buat baik kita, dan juga kita jangan lupa minta ampun dan maaf kepada Allah orang yang kita buat salah. Itu cara kita nak balas kebaikan dia, keburukan dia, keburukan kita buat ke dia. Kita nak minta maaf tak jumpa dah, kita minta Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampun dosa-dosa dia yang telah dia lakukan. Dan seterusnya kita kena minta kemenangan untuk orang Islam dalam semua perkara, sama ada di dalam negara kita ataupun di luar negara kita, kerana umat Islam itu adalah bersaudara dan adik-beradik kita semua. Tuan-tuan sekalian, merasa itulah yang boleh kita kongsi dalam masa yang ada ini. Mudah-mudahan amalan kita akan lebih baik daripada masa ke semasa, dan kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan kita dalam syurganya yang banyak rahmat dan banyak kasih sayangnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.